Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Nov. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram yang dikongsikan oleh Kak Ani. Kak Ani ni merupakan senior aku semasa aku bekerja sebagai promoter. Sebelum aku nak mulakan cerita ni, pada yang baru singgah ke channel ni, hampa boleh subscribe dan jangan lupa tekan bell notification. Cerita ni terjadi di masa penghujung tahun 2008. Masa tu Kak Ani ni dia baru menikah dengan suami dia. Jadi 3 bulan selepas pernikahan tu, mereka pindahlah di kampung suami dia di Jengka, Pahang. Suami dia beli rumah tu semasa sebelum mereka menikah lagi. Jadi suami dia ni belilah satu tanah dan juga rumah di Jengka, Pahang, dekat kampung halaman suami dia lah. Jadi bila mereka ni pindah kan, mereka bawa lah perabot apa semua ni, dan TV, sofa, peti ais yang merupakan barang-barang tu baru dibeli oleh suami dia lah. Jadi mereka pun kemas lah rumah tersebut, ialah macam seperti sapu, lepas tu nak apa ni yang macam barang-barang yang tak perlu buang kan. Lepas tu dalam satu bilik tu, hampa tahu tak, satu bilik tu ada rak lama tau. Rak lama tu memang ada dekat situ, dekat dalam satu bilik tu, bilik store. Jadi sebelum suami dia mai beli rumah tu, ada tangan orang lain lah. Maksud dia kira owner lama lah, barang-barang owner lama. Cuma owner lama tu dia dah cakap dah, kalau saya tinggal lah haknya mana patut no, macam apa ni rak-rak ini apa semua ni, kalau awak tak nak awak buang lah, kalau awak nak awak simpan lah, lebih kurang lagu tu lah. Okey, jadi bila Kak Ani tu dia tengah kemas-kemas dekat bahagian rak tu, tiba-tiba Kak Ani ni dia pegang lah penyapu, dia sapu kat bawah tu. Tiba-tiba bila Kak Ani tu dia tengah duduk sapu bawah-bawah rak tu, tiba-tiba terkeluar keris lama tau tak. Jadi Kak Ani ni ambil lah. Bila Kak Ani ni ambil, Kak Ani ni bagilah dekat suami dia. Suami dia pun tengok kan, tak apa nanti abang buang lah. Jadi hak mana barang-barang yang patut dibuang tu, dia buang tak jauh lah, buang pun depan rumah dia. Lepas tu dia bakar lah macam retas-retas lama ke apa benda ke. Dan apabila selesai kemas rumah tersebut, lepas tu dia pun hias lah kan, okey TV nak taruh mana. Lepas tu hak yang dapur ni kita taruh kat belakang. Lepas tu hak yang macam lansiang nak pakai color apa, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu lepas mereka dah hias apa semua, rumah pun dah cantik apa semua. Lepas tu masa keesokan hari tu, masa tu suami dia nak pergi kerja. Hampa tahu tak, tiba-tiba suami dia terkejut lah, nampak keris yang mereka buang tu semalam tiba-tiba ada lagi dekat atas meja ruang tamu. Jadi suami dia pun terkejut lah. Lepas tu suami dia panggil lah, Sayang, mai tengok ni sayang, apa ni semalam kita dah buang dah kan. Lepas tu Kak Ani pun terkejut lah. Lepas tu Kak Ani kata, yalah semalam kan saya bagi dekat awak semalam, tak apalah nanti abang buang dekat tempat lain. Lepas suami dia balik kerja tu petang tu, suami dia ambil lah keris tu dia lempak lah dekat tasik kata si suami dia lah. Lepas tu bila di malam hari, masa tu dah pukul 11 malam lah, ialah waktu tu suami Kak Ani dan juga Kak Ani ni nak tidur lah di malam hari. Tiba-tiba dalam mimpi suami Kak Ani ni, dia mimpi satu benda tau. Dia mimpi satu perkara, ada datang satu makhluk tu hitam tau. Dia kalau kita tengok tu, dia seperti bayang-bayang asap tau, kepulan-kepulan asap hitam muncul dekat dalam mimpi suami Kak Ani ni lah. Mata makhluk tu merah terang benderang seperti percikan api. Dan makhluk tu tanyalah, kenapa hang buang aku? Lepas tu dalam mimpi tu suami Kak Ani ni jawab lah kan, hang siapa? Aku tak tahu hang siapa. Kenapa hang datang dalam hidup aku? Kata si suami Kak Ani ni dengan makhluk tu lah dalam dialog di antara bila dalam mimpi tu. Hang buang aku.
Aku dah menetap di situ terlalu lama. Lepas tu jawab si suami Kak Ani ni, dia cakap, "Hang siapa? Aku tak tahu hang siapa. Apa salah aku dengan hang?" Lepas tu tiba-tiba suami Kak Ani ni terjaga daripada mimpi tersebut tu lah. Kak Ani ni pun terbangun jugalah. Lepas tu Kak Ani tanya, "Kenapa bang?" "Oh, tak ada apa lah, saya termimpi benda mengarut ni." "Okey, tak apalah." Lepas tu mereka pun sambunglah tidur balik. Nak dijadikan cerita, apa tahu tak, keesokan malam tu pula kan, lepas tu masa tu dalam lingkungan pukul 11.30 malam tau. Lepas pada tu Kak Ani ni nak tidur lah dengan suami dia kan. Lepas tu dalam pukul 11.30 tu tiba-tiba mereka terdengar ada bunyi macam apa, rantai terseret di tanah tau. Dia dengar bunyi dia rak rak rak. Kak Ani yang sedap dulu masa kejadian tu. Lepas tu Kak Ani kejutkan suami dia, "Bang, bangun bang. Apa benda tu kat luar tu bang?" Lepas tu suami dia kata, Kenapa sayang? Kenapa sayang?" Lepas tu, "Ni bang, dengar tu bang." Lepas tu suami Kak Ani tu pun dia dengar lah juga. Lepas tu dia buka lampu tu, dia keluar lah daripada bilik dia. Lepas tu bila tengok keliling tak ada orang tau. Tak apa lah. Lepas tu suami Kak Ani ni masuk lah balik. Lepas tu tak apa lah. Dalam pukul 12 suku tu, tiba-tiba benda tu berbunyi lagi. Jadi lepas tu kali ni suami pada Kak Ani pula dia terkejut lah. And then Kak Ani pula yang buka pintu. Dia pergi tengok kan, tengok keliling tak ada orang. Tapi bila Kak Ani tengok bahagian lantai tu, ada balik keris tu. Keris tu pula tiba-tiba bergerak sendiri. Dia bergerak macam ni, rak rak rak. Itu kata Kak Ani. Lepas tu hampa tahu tak, dalam masa terdekat tu, bila keris tu makin mendekat, tiba-tiba katalah ni Kak Ani, ni Kak Ani, keris tu macam tu, rak rak rak. Bila betul-betul dia sampai dekat bahagian kaki Kak Ani tu, tiba-tiba keris tu berdiri. And then Kak Ani pun dia macam dah lemah semangat lah. Lepas tu suami dia keluar daripada bilik tersebut tu. Dia tengok lah, "Bang, tengok ni bang, keris ni datang lagi." Lepas tu keris tu bergerak lagi depan suami pula. Bila dia sampai dekat bahagian kaki suami si Kak Ani ni, keris tu berdiri sendiri. Lalas kali suami dia ambil keris tu, dia balut dengan kain tuala, macam kain tuala kata Kak Ani. Lepas tu dia simpan. Lepas tu keesokan hari tu lah suami dia call owner yang asal daripada rumah tu lah. Lepas tu suami dia tanyalah dekat owner tu, "Assalamualaikum, cik ni saya nak tanya ni cik. Saya nak tanyalah, pernah keris yang sekian-sekian ni cik punya ke?" Lepas tu kata si owner tersebut tu, "Keris tu bukan saya punya ni kan. Sebab memang betul pernah ada. Saya pun pernah kena lagu ni." Dia cerita balik perempuan-perempuan macam ni apa semua. Sebab mengikut cerita owner-owner lama, masa dia pindah dulu pun, masa dia beli tanah dengan rumah tersebut tu, kejadian macam ni memang dah pernah berlaku sangat dekat dia. Jadi dia dah buang dah merata hala. Owner lama tu dia dah macam-macam cara dah dia buat. Dia buang keris tu kan, sampai ke tengah laut pun owner ni pernah buang. Tapi keris tu tetap kembali ke rumah tersebut tu. Lepas tu sejak berapa tahun kemudian, owner tu tak jumpa lagi dah keris tu. Lepas tu owner tu tanya balik dekat suami dia, "Macam mana awak boleh jumpa balik keris ni? Saya ingatkan dah hilang dah. Sebab apa? Lepas masa saya buang dulu apa semua tu, lepas tu dah tak ada lagi dah. Saya ingatkan dah keris tu dah tak wujud lagi dah." Lepas tu jawab si suami Kak Ani ni lah. Dia cerita balik lah. Dia kata, "Masa saya kemas tu hari, isteri saya ternampak lah keris ni lagu ni macam ni apa semua." Saranan daripada owner tersebut, dia kata macam ni, "Tak apa,
malam ni saya akan datang, tapi saya tak akan datang seorang lah. Saya akan bawa apa imam dalam kampung kita ni. Tak apa, awak jangan risau. Saya akan bawa insya-Allah. Bila tiba di malam hari, waktu tu dalam masa lepas isyak. Masa tu owner yang asal tu datanglah dengan imam masjid dalam kampung depa ni. Jadi suami Kak Ani ni pun dia pun cakap lah apa dekat imam tersebut tu. Dia kata, ni dia imam saya jumpa Chris ni kan. Lepas tu kata suami Kak Ani ni lah, dia cerita balik sampai Z macam mana kan. Lepas tu saya dah buang sampai ke tasik tu. Lepas tu saya buang dekat apa pembakaran sampah. Lepas tu dia main balik rumah saya ada gerak macam tu, macam ni apa semua. Lepas tu dia ceritalah balik apa semua. Lepas tu apa ni kata si suami Kak Ani lah, imam kalau boleh tolong buat apa patutlah imam. Sebab apa imam, saya kalau boleh saya tak maulah benda-benda lagu ni apa semua ni. Yalah, saya ni tak nak lah benda-benda lagu ni apa semua ni kan. Hadam-hadam apa semua ni saya tak maulah. Lepas tu kata imam tersebut tu, dia kata lah macam ni, InsyaAllah saya cuba ikhtiar apa yang patut dan apa-apa pun kita berserah pada Allah. Jadi bila keris tu ada di tangan imam tu pun dia mulakan lah kan baca surah-surah suci Al-Quran. And then lepas tu tiba-tiba, apa tahu tak, keris tu keluar asap hitam pekat tau. Lepas tu tak ada lah tebal sangat lah, tapi nampak lah asap-asap tu semua tu kan. Kata Kak ni, lepas pada tu bila dah selesai baca surah-surah suci Al-Quran tersebut tadi tu, lepas tu dan imam tu pun dia pergilah apa ni bakang. Dia bakang betul-betul depan beranda rumah Kak Ani dan juga suami dia ni lah. Lepas tu kata imam tu lah, dah awak semua tak payah risaulah, benda ni dah tak ganggu lagi dah. Betul, ni semua bukan salah awak kan. Ini daripada owner yang lama terdahulu kan. Yalah, maksud imam tu dia kata macam ni tau. Yalah, sebelum suami Kak Ani ni beli, dah berapa banyak dah, ada dekat 6 orang apa owner dah sebelum ni. Sebelum ni lah, sebelum suami Kak Ani. Lepas tu sebelum yang apa suami Kak Ani callnya owner sebelum ni. Tapi ada lagi sebelum tu. Menurut imam tu dia kata keris tersebut tu dah apa ni ada hadam dia. Mungkin buat perjanjian macam mana ke tak tahulah, wallahu alam lah. Jadi selepas tu depa pun tak ada lagi kena gangguan macam ni lagi. Dan akhirnya semuanya selesai. Okey, sampai di sini saja perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Sekiranya kalau hampa ada kisah-kisah seram yang hampa ingin share untuk aku bercerita, hampa boleh DM aku di Instagram dan juga PM aku di Facebook. Kalau video ni best, hampa boleh tekan like, comment and share pada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan juga bell notification. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.